Jadi ini dia sahabat semua, bukti jelas bahawa ketua pembangkang dan sebahagian daripada pemimpin-pemimpin PAS dan juga Bersatu telah membina satu naratif jahat kepada Perdana Menteri kita. Apabila mendakwa kononnya Datuk Seri derhaka, kononnya Datuk Seri menyembunyikan Addendum Najib Razak, dan semua ini sebenarnya adalah satu tujuannya untuk membina reputasi buruk kepada Perdana Menteri kita dan menfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya ingin membawakan anda sahabat semua dokumen yang real, yang nyata keputusan Lembaga Pengampunan. Jadi apa yang berlaku, saya pasti rakyat di luar sana, rakyat Malaysia mahukan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyaman Hamzah Zainuddin ini sebanyak 100 juta ringgit. Kerana ini adalah memburukan kredibiliti, reputasi Perdana Menteri dan juga kerajaan hari ini. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Orionova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempa hari ini. So ini dia dokumen tentang perintah pembebasan awal. Adakah dalam keputusan Lembaga Pengampunan yang telah dibuat keputusan bersama dengan pengurusinya, yaitu yang di Pertuan Agong, termasuk addendum seperti mana yang dikatakan ataupun difitnah oleh pihak pembangkang. Jadi ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua. So ini dia ketua pengarah penjara kepada ketua pengarah dan sekalian yang menerima surat ini. Ini adalah dokumen perintah pembebasan awal. Jadi kalau kita lihat, saya ingin membaca ya untuk kita semua supaya kita lebih mengerti ya tentang fitnah-fitnah yang dimainkan oleh pihak pembangkang, bahwa semua itu adalah satu naratif jahat yang mereka sengaja buat untuk memburukkan Perdana Menteri kita. Bahwasanya dalam perbicaraan wilayah persekutuan, perbicaraan jenayah nombor sekian-sekian, perbicaraan di bawah jenayah nombor sekian-sekian, dan perbicaraan jenayah di hadapan Mahkamah Tinggi Melaya di Kuala Lumpur, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak nombor kad pengadilan Dededet telah dituduh dengan kesalahan di bawah Seksyen 23 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dan kesalahan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum dengan seksyen yang sama. Kesalahan di bawah Seksyen dan boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Penggunaan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613, dan telah dijatuhkan hukuman penjara secara kumulatif selama 17 tahun mulai dari tarikh keputusan Mahkamah Persekutuan, iaitu pada 22 Ogos 2022. Bahwasanya pada 28 Julai 2020 di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak telah didapati bersalah terhadap semua pertuduhan di dalam ketiga-tiga perbicaraan jenayah tersebut dan memerintahkan kesemua hukuman dijalankan secara serentak di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan membenarkan penangguhan hukuman penjara dan denda tersebut sementara menunggu rayuan. Bahwasanya pada 8 Disember 2021 di hadapan Mahkamah Rayuan telah menolak rayuan Najib dan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Ya, mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi pada tahun 2021 ya. Dan sebenarnya Najib dikenakan hukuman penjara itu, dijatuhkan hukuman ketika Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menterinya, dan pada tahun 2021 Muhyiddin Yassin Perdana Menterinya, Kerajaan PAS dan Bersatu, kemudian diikuti oleh Ismail Sabri. Jadi bahwasanya pada 23 Ogos 2022 di hadapan Mahkamah Persekutuan telah menolak rayuan Najib dan mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi seperti mana yang dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan. Bahwasanya dalam perbicaraan wilayah persekutuan, perbicaraan jenayah nombor dan Najib ya juga ingkar membayar, sekiranya Najib ingkar membayar denda sebanyak 210 juta ringgit, maka secara kumulatif hukuman penjara dijatuhkan adalah selama 17 tahun mulai daripada tarikh keputusan Mahkamah Persekutuan, yaitu pada 22 Ogos 2022 ke atas Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Bahwasanya Lembaga Pengampunan bagi wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-61 melalui perkara 42
di bawah Perlembagaan Persekutuan pada 29 Januari 2024 menimbang hukuman banduan dan menasihatkan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong supaya banduan iaitu Najib meneruskan baki hukuman. Dan bahawasanya adalah munasabah pada khidmat beta belas kasihan diberi kepada Najib Razak, ya, dan maka oleh yang demikian demikian beta Al-Sultan Abdul Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibnu Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustafa Billah Shah Kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada menjalankan kuasa yang terletak hak pada beta oleh perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan semua kuasa lain yang memberikan bagi maksud itu adalah dengan ini memerintahkan bahawa Najib Razak dibebaskan pada tarikh pembebasan awal tahun 23 Ogos 2028 dan denda dikurangkan kepada 50 juta sekiranya denda tidak dibayar. Tempoh penjara bagi Datuk Seri Najib ditambah selama setahun dan tarikh pembebasan adalah pada 23 Ogos 2029. Pada yang menyaksikan yang tersebut di atas, beta telah menurunkan tanda tangan dan cop mohor beta pada 29 Januari 2024 dengan titah perintah Baginda. Jadi disaksikan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan yang berhormat Datuk Dr. YB Dr. Zaliha Mustafa. Jadi ini adalah sahabat semua surat perintah mahkamah, ya, surat pengampunan, ya, kepada Najib Razak. Dan dalam surat ini tidak dinyata pun apa-apa ataupun mana-mana berkaitan dengan addendum. Jadi kenapa pembangkang hari ini cuba menyembunyikan fakta sebenar, ya, mengatakan Datuk Seri sembunyikan, KDN sembunyikan, kerajaan sembunyikan addendum dan sebagainya. Kerana apa yang kita tahu, apa yang telah diputuskan oleh lembaga pengampunan dan juga dipengerusikan sendiri oleh yang di-Pertuan Agong ketika itu, perintah pembebasan awal ini tidak ada pun mengaitkan, menyebut, ya, berkaitan dengan addendum tersebut. Jadi secara logiknya mereka hanya melaksanakan perintah pembebasan awal, ya, seperti mana yang kita baca tadi, seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti mana juga yang dijelaskan oleh Menteri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi kalau mereka mengatakan, ya, Datuk Seri Anwar ini derhaka kerana tidak ikut, ya, titah daripada yang di-Pertuan Agong, bagi saya itu adalah satu tuduhan yang melampau, satu tuduhan berbaur fitnah, ya, yang disengajakan untuk memburukkan reputasi Perdana Menteri kita. Jelas bahwa tidak ada satu pun yang disebut dalam perintah pembebasan awal ini sama ada Najib, ya, dikenakan tahanan di rumah, ya, ataupun tidak, ya, tidak ada, sahabat semua, ya. Cuma ada dua arahan, yaitu memberikan hukuman pembebasan awal, ya, pada tahun 2028 sekiranya gagal membayar 50 juta ditambah setahun menjadi 2029, dan antara dua itu adalah pengurangan pemenjaraan dari 12 tahun menjadi 6 tahun, dari 210 juta ringgit jadi 50 juta. Jadi kita tidak melihat di mana, ya, titah, perintah, arahan untuk Najib ditahan di dalam tahanan rumah untuk baki semuanya itu. Jadi inilah sahabat semua, ya, permainan politik yang dimainkan oleh geng-geng pembangkang yang jelas bahwa semua itu adalah satu fitnah sengaja dilakukan untuk memburukkan reputasi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagi kita menyokong sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, membuat satu saman fitnah, ya, kepada pemimpin-pemimpin daripada PAS dan Bersatu ini, Perikatan Nasional, yang telah membuat satu tuduhan yang melampau, ya, kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun begitu sahabat semua, seperti mana yang saya kongsikan awal pagi tadi, beberapa laporan polis, ya, telah dibuat ke atas individu-individu ini, ya, daripada pemimpin-pemimpin pemuda, Angkatan Muda Keadilan, ya, antara yang, ya, disentuh nama mereka adalah seperti Hamzah Zainuddin, Wan Faisal,
Mak Fadli Ahmad Sari, siapa lagi, dan beberapa individu lainlah ya yang sengaja memburukkan nama Perdana Menteri kita. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan satu mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan siapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.